Saudara-saudara yang saya amat hormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Berkaitan dengan Tita Edendum, sudah pasti ramai yang mula bercakap. Tapi yang paling mengejutkan adalah kenyataan Khairi Jamaluddin baru-baru ini yang mendakwa bahwa Menteri UMNO menyembunyikan Tita Edendum. Khairi Jamaluddin juga mendakwa Menteri UMNO bersubahat di dalam menyembunyikan Tita Edendum. Sesuai dengan satu tajuk berita sebelum ini, Menteri UMNO sorok Tita Edendum Najib, kata Khairi Jamaluddin. Khairi menuduh Menteri Undang-Undang Azalina Othman bersubahat menyembunyikan dokumen tambahan berkaitan dengan Tita Edendum. Jadi pada akhirnya, saudara-saudara yang saya amat hormati, KJ burukan menteri, 2 laporan polis dibuat. Nah, adakah dengan ini Khairi Jamaluddin berisiko untuk ditangkap, disaman? Nah, itu persoalan yang pertama. Dan setelah kenyataan KJ sedemikian, masih adakah parti yang mahu menerima KJ selepas ini? Sekiranya Khairi Jamaluddin ingin menyertai mana-mana parti, tak kisahlah daripada pembangkang ataupun daripada blok kerajaan. 2 laporan polis telah dibuat terhadap bekas ahli parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin, atas kenyataannya berhubung isu dokumen mengenai satu perintah yang membolehkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman penjara secara tahanan di rumah. Laporan berkenaan dibuat oleh Datuk Surayah Yaakob, Setiausaha Politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, dan Nur Azrina Surip, Setiausaha Politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa. Laporan dibuat secara berasingan masing-masing di Putrajaya dan Sentul di Kuala Lumpur. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Oke, baik saudara-saudara, tanpa membuang masa, cerita tentang Tita Edendum yang masih panas, cerita tentang kemenangan rayuan Najib 21 baru-baru ini pada 6 Januari yang masih berpanjangan di kalangan kepimpinan politik dan juga rakyat Malaysia. Ada yang kata Tita Edendum disembunyikan, ada yang dakwa tidak wujud dan macam-macam lah. Tapi pada akhirnya ini satu kenyataan yang patut didengari oleh seluruh kepimpinan politik. Sorok Tita Edendum Zaliha digesa seret penuduh ke mahkamah. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menggesa Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menuduhnya menyembunyikan Tita Edendum berkait Najib Razak menjalani pemenjaraan di rumah. Nah, berkaitan dengan ini, saya melihat dalam artikel yang lain, Khairi Jamaluddin dalam satu kenyataan, Menteri UMNO sorok Tita Edendum Najib. KJ mendakwa terdapat krisis kepercayaan terhadap bekas partinya UMNO susulan isu Tita Edendum yang melibatkan Najib Razak. Khairi yang dipecat UMNO menuduh Menteri Undang-Undang Azalina Othman Said bersubahat menyembunyikan dokumen tambahan yang membenarkan Najib menghabiskan hukuman pemenjaraannya dengan menjalani tahanan di rumah. Dalam kenyataan ini juga berkata, Khairi membalas dengan sinis, "Saya rakyat Malaysia tidak dilahirkan semalam." Dalam kenyataan ini, Khairi juga mendakwa mustahil kabinet tidak mengetahui perkara ini. Mendesak Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa memberi penjelasan. Jadi saudara-saudara, dengan kenyataan KJ ini, adakah KJ menuduh bahawa kepimpinan UMNO, Menteri UMNO yang menyuruh Tita Edendum Najib ini akan dikenakan tindakan undang-undang sesuai dengan kenyataan berita sebentar tadi, yaitu
Zaliha digesah seret penuduh ke mahkamah. Adakah Khairi Jamaluddin ataupun mana-mana kepimpinan di dalam pembangkang yang berkata kerajaan menyembunyikan tita addendum, Anwar menyembunyikan tita addendum? Adakah kenyataan-kenyataan daripada kepimpinan politik ini mereka ini akan disaman oleh kerajaan ataupun tindakan yang lanjut? Kalau disaman, berapa jumlah saman? Dan adakah tindakan ini akan membawa kepada pemenjaraan kepada pemimpin-pemimpin yang membuat tuduhan ini? Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung. Hari ini cerita tidak lain dan tidak bukan adalah berkaitan dengan kewujudan titah addendum untuk tahanan rumah Najib Razak menjalani baki hukuman penjara Najib Razak sebagai tahanan rumah. Nah, berkaitan dengan ini banyaklah cerita yang dibuat. Ada yang kata KJ berkata sebelum ini dalam kenyataan Menteri UMNO bersebahat untuk menyembunyikan tita addendum. Ada yang kata kerajaan dan Anwar menyembunyikan tita addendum. Nah, berkaitan dengan ini, kerajaan dalam kenyataan melalui Fahmi Fadzil berkata kerajaan tidak menyembunyikan tita addendum. Nah, berkaitan dengan ini satu lagi maklumat yang saya lihat melalui Malaysia Kini. Urus setia lembaga pengampunan tak terima sebarang addendum. Adakah dengan ini kemenangan rayuan Najib 21 baru-baru ini setelah ada perhimpunan Solidariti untuk Najib Razak, adakah keputusan itu sia-sia kerana urus setia lembaga pengampunan tak terima sebarang addendum? Adakah titah addendum itu sebenarnya tidak wujud? Itu menjadi persoalan dan pertanyaan ramai orang. Bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan mengesahkan bahawa ia tidak menerima sebarang dokumen tambahan atau addendum daripada pihak Istana Negara. Menurut kenyataan BHE UU JPM, tiada dokumen tambahan yang berada dalam fail atau rekod rasmi mereka. BHE UU JPM juga tidak menerima sebarang pemakluman atau arahan rasmi daripada pihak Istana Negara berhubung perkara ini. BHE UU JPM menegaskan bahawa sebarang kenyataan yang boleh mengelirukan orang ramai mengenai kedudukan atau peranan lembaga pengampunan adalah tidak wajar dan berpotensi mengundang tindakan sewajarnya. Langkah ini penting bagi memastikan integriti lembaga pengampunan terpelihara serta maklumat yang tepat dapat disampaikan kepada masyarakat, katanya. BHE UU juga memaklumkan bahawa mesyuarat lembaga pengampunan wilayah-wilayah Persekutuan KL, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 yang telah diadakan pada 29 Januari tahun lalu, ia dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Mesyuarat tersebut telah mempertimbangkan permohonan pengampunan yang dikemukakan oleh bekas PM Najib Razak. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apakah yang akan berlaku seterusnya? Kita nantikan saja.